Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardh. Wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah di petang yang penuh barakah ini sekali lagi kita dapat sama-sama bersua muka secara online untuk sama-sama kita menimba ilmu-ilmu yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Di petang yang penuh barakah ini, suka saya ingin berkongsi berkenaan dengan satu peristiwa yang sangat besar di dalam Islam, iaitulah peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Suatu yang sangat menarik yang berlaku di dalam sejarah Islam. Apabila Makkah Al-Mukarramah disifatkan oleh Allah sebagai Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membuka kota suci Makkah Al-Mukarramah dengan satu pembukaan yang sangat hebat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, barangkali kalau kita menyebut Al-Fath, yakni pembukaan yang disifat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, yang tentunya membawa satu makna dan pengertian yang sangat besar. Allah membuka Makkah Al-Mukarramah. Bukan saja bumi Makkah dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-8 Hijriah, yang juga berlaku di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Namun yang sangat unik yang berlaku iaitulah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati manusia. Islam datang daripada Madinatul Munawwarah, rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya agak besar, semata-mata untuk memastikan Makkah Al-Mukarramah ini berada dalam keadaan aman damai. Nabi sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal datang ke Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan Umratul Qadha. Setelah baginda datang 1 tahun sebelum daripada itu untuk menyempurnakan ibadat umrah. Kerana
bumi Makkah Al-Mukarramah adalah bumi yang diberi kebebasan oleh kerajaan di Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mana-mana agama yang datang daripada dunia, daripada China, daripada sebelah Afrika, dan daripada negara-negara Arab persekitaran yang menganut agama yang berbagai-bagai, mereka boleh datang ke Makkah dan mereka diizinkan untuk membawa patung-patung yang menjadi simbolik kepada Tuhan masing-masing, diletakkan di sekeliling Kaabah Al-Musharrafah. Namun apabila Islam datang, masyarakat jahiliyah di Makkah Al-Mukarramah meletakkan satu kebimbangan kerana Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menarik perhatian manusia. Islam adalah agama yang syumul, yang lengkap, yang berbeza dengan sekalian anutan-anutan yang lain, yang menyebabkan agama Islam ini menjadi agama yang lengkap. Kerana itulah dibimbangi, nanti kalau Islam datang ke Makkah Al-Mukarramah, manusia akan meninggalkan agama-agama yang lain. Kerana manusia dapat melihat, inilah dia kebaikan Islam, inilah dia logiknya di dalam Islam ini ada Allahu Azza wa Jalla. Dan logik Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan baginda melantik dirinya untuk menjadi nabi dan rasul. Bukti daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang tidak ada sesiapa sampai kepada hari kiamat boleh meniru, boleh mencipta ayat-ayat yang setaraf dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Tidak ada. Lalu agama Islam ini dibimbangi oleh masyarakat. Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan Islam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak, maka Rasulullah bersama dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in mula bergerak daripada Makkah, daripada Madinatul Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana yang saya sebut kemarin, iaitulah di zaman yang ketiga. Zaman yang pertama baginda di Makkah selama 13 tahun. Zaman yang kedua baginda berada di Madinatul Munawwarah selama kurang lebih 8 tahun. Kemudian baginda berpindah ke Makkah Al-Mukarramah semula. Dan sebelum daripada baginda wafat, walaupun baginda meninggalkan Makkah kembali ke Madinah, zaman Makkiyah, zaman ba'da fathi Makkah menelan usia selama 2 tahun. Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan kepada dunia, ingin buktikan kepada mana-mana kerajaan yang ada di zaman itu, dan Allah ingin buktikan kepada dunia sejagat sehingga kepada hari kiamat bagaimana keistimewaan Islam. Apabila Islam ini datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Makkah Al-Mukarramah dengan memakai pakaian ihram, yakni 2 helai pakaian, yang memberi gambaran bahawa umat Islam ini bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersiap sedia untuk mati. Wal isti'dadu liyaumir rahil, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Umat Islam yang mempunyai iman yang mantap, dia bersiap sedia bila-bila masa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang dengan penuh simbolik yang difahami oleh manusia secara tersurat dan secara tersirat. Mereka dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Madinatul Munawwarah
masuk ke Makkah Al-Mukarramah dengan memakai pakaian ihram, 2 helai kain putih, yang memberi gambaran umat Islam ini sama pada hakikatnya. Orang yang kaya, kumpulan elit, orang yang berpangkat, mereka sama sebagaimana orang miskin, orang biasa yang datang daripada setiap pelosok dunia. Pakaian mereka sama, dan inilah satu syiar yang memberi gambaran siapa saja kita yang ada sekarang ini di dunia. Kita kena ingat, apabila kita berpindah kepada alam barzakh, kita sama saja, pakaian kita 2 helai. Sekaya mana manusia sekalipun, rumah dia di alam barzakh, iaitulah kurang lebih 3 kaki kali dengan 6 kaki. Siapa saja. Masya Allah. Kita renung di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan untuk kita insaf. Kita sedar. Allah jadikan salah satu daripada situasi untuk manusia ingat alam akhirat, alam barzakh, alam mahsyar. Allah mensyariatkan kepada manusia 2 ibadah. Yang pertama Al-Hajj, yang kedua Al-Umrah. Waktu Rasulullah datang daripada Madinah masuk ke Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah ingin menyempurnakan Umratul Qadha. Datang memakai 2 helai pakaian serba putih. Lalu Nabi SAW bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, perkataan labbaik Allah satu perkataan yang sangat hebat, yang boleh menggegarkan jiwa kita manusia. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, saya sanggup untuk bertindak apa saja, mengorbankan apa saja, termasuk jiwa raga, harta benda, semata-mata untuk agamamu ya Allah. Kita datang daripada setiap pelosok dunia, tiba di Baitillahil Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Kita ikrar dengan Allah, wahai Allah, aku datang ke sini. Aku lihat Islam yang dipamerkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah ada 2 zaman. Zaman yang pertama, Makkah, Rasulullah sebagai pemimpin, tetapi Rasulullah tidak ada kuasa, tidak ada daulah. Namun selepas daripada hijrah, akhirnya Rasulullah memimpin Makkah Al-Mukarramah, baginda mempunyai daulah al-Islamiyah, ada negara Islam. Negara yang sangat hebat. Negara yang dibuka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja bumi tetapi hati-hati manusia. Di sinilah kalau kita teliti, bila Rasulullah masuk ke Makkah Al-Mukarramah, labbaik Allahumma labbaik, orang-orang musyrikin yang berada di Makkah Al-Mukarramah, mereka dalam keadaan kelam kabut, dalam keadaan ketakutan. Mengapa mereka takut? Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, mereka takut kedatangan Rasulullah kerana di dalam benak pemikiran mereka, mereka ukur seolah-olah Islam ini sama sebagaimana ideologi-ideologi dan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain di zaman itu, termasuk agama Yahudi, agama Kristian, agama Wathaniyun, menyembah berhala dan seumpamanya, apabila mereka memasuki satu-satu negara,
mereka membunuh, mereka mengganas, dan mereka bertindak memaksa manusia supaya manusia menerima akidah yang dibawa oleh mereka. Inilah yang berlaku pada kerajaan di zaman itu. Kerajaan Rom, kerajaan Parsi, kerajaan Yaman, kerajaan India, kerajaan Cina. Apabila mereka menakluk sesebuah negara, mereka memaksa penduduk di dalam negara supaya menerima ajaran dan ideologi yang dibawa secara paksa. Orang musyrikin yang tidak faham dengan Islam di waktu itu, bila Rasulullah masuk ke Makkah Al-Mukarramah dengan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in yang jumlahnya agak besar, ada ulama mengatakan sekitar 20,000 orang. Mereka bimbang sebab mereka tahu Islam sebelum daripada itu telah menang di dalam siri peperangan yang banyak. Menang dalam peperangan Badar, menang dalam peperangan Al-Ahzab, menang dalam peperangan Khaybar, menang dalam siri peperangan yang banyak. Dan di segi logiknya, bila Rasulullah masuk ke Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah boleh bertindak ganas kerana sejarah penganiayaan kepada Islam, kepada Rasulullah, kepada para sahabat selama 13 tahun sebelum daripada itu di luar daripada batas kemanusiaan. Bagaimana keluarga Sumayyah, Ammar bin Yasir dan lain-lain, Bilal bin Rabah. Sahabat-sahabat Nabi berada dalam ketakutan. Sejarah mereka apabila meninggalkan Makkah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, bukan saja mereka hijrah, harta mereka yang ditinggalkan di Makkah dirampas dengan rakus oleh musyrikin, masyarakat bukan Islam yang bertapak di Makkah Al-Mukarramah di waktu itu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sangat kejam, sangat ganas. Logiknya bila Rasulullah datang bersama dengan para sahabat, Rasulullah akan bertindak ganas sebagai balasan kepada mereka. Namun dengan rahmat Islam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, Islam yang mengajar kepada ummahnya sabar, mengajar kepada ummahnya mujahadah, mengajar kepada ummahnya sifat-sifat yang karamah, yang mulia, yang datang daripada Allah yang mencipta manusia, sanggup memaafkan orang yang bersalah. Kita kena ambil panduan ini waktu kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Barangkali ramai manusia yang bertelengkah dengan kita. Sama ada kita yang berada di pihak yang benar ataupun kita berada di pihak yang salah, itu soalan yang kedua. Namun Islam mengajar kepada kita, kalau kita berada di pihak yang benar dan kita memaafkan orang yang salah, ganjaran lebih besar diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat. Masuk Makkah Al-Mukarramah, Abu Sufyan merampas harta milik umat Islam terlalu banyak. Namun apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah Al-Mukarramah, Rasulullah menyampaikan ucapan yang sangat hebat. Rasulullah sebagai ahli politik yang sangat hebat, pemimpin yang sangat agung, pemimpin yang menterjemahkan ajaran Islam yang datang daripada Allah. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syara Quraisy, idhabu fa antum tulaqa. Wahai sekalian bangsa Quraisy, hari ini kamu dibebaskan. Islam tidak berdendam dengan kamu. Walaupun Islam mampu, Islam boleh membunuh mereka, Islam memaafkan mereka. Dan inilah kelebihan yang ada di dalam ajaran Islam yang tidak wujud di dalam mana-mana ajaran yang lain.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berkorban sedikit perasaan kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Perasaan hasad kita, perasaan dendam, kesumat yang ada dalam diri kita kepada insan-insan, manusia-manusia yang ramai yang berada di sekeliling kita. Kadang-kadang asalnya mereka ini sahabat handai kita. Kadang-kadang orang yang kita berdendam ini keluarga kita. Kadang-kadang orang yang kita berdendam ini sanak saudara kita. Hatta ada berlaku dalam kalangan adik-beradik sendiri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita insaf. Kita ambil sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Kalau kita bandingkan dendam yang kita dendam dengan manusia pada hari ini, kerana apa? Barangkali kerana waktu kita kerja di satu ofis, dia pijak kepala kita, pangkat dia naik cepat lebih daripada kita. Kadang-kadang dengki kita dengan manusia ini sebab jiwa kita ni kotor. Dengki kerana kita tengok dia lebih kaya pada kita. Dia tak pernah rampas harta kita pun. Kadang-kadang dia buat rumah lebih besar daripada kita, kita dengki, kita berkelahi dengan dia. Kadang-kadang kita silap faham, kadang-kadang difitnah, macam-macam. Itu saja masalah-masalah yang kita hadapi. Para pendengar sekalian, cuba kita lihat Rasulullah dan para sahabat. Kalau dia nak berdendam dengan musyrikun di Mekah Al-Mukarramah, kerana apa? Sidang pendengar sekalian, keluarga mereka dibunuh kejam. Dibunuh kejam. Harta umat Islam di Makkah Al-Mukarramah bila ditinggalkan hijrah ke Madinah bersama Rasulullah, mereka rampas harta ini dengan rakus. Dirampas. Macam-macam dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam sejarah yang panjang, dikepung Rasulullah di Sya'bu Amir. Sampai tahap Rasulullah terpaksa ikat perut. Hampir-hampir Rasulullah wafat kebuluran. Ada orang-orang tua yang gugur, yang mati. Ada kanak-kanak yang mati kerana dikepung, diseksa. Tak dijual ubat-ubatan kepada umat Islam. Begitu rupa. Namun, sifat yang mulia. Rasulullah maafkan mereka. Para sahabat maafkan mereka. Bukan sekadar maaf. Abu Sufyan dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah ajar basic agama. Kemudian Rasulullah melantik Abu Sufyan menjadi ketua semula di Makkah Al-Mukarramah. Subhanallah. Walaupun dibantah oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an di waktu itu. Sayyidina Umar cuba bagi tahu kepada Rasulullah, takut-takut Rasulullah terlupa. Wahai Rasulullah, ingatkah kamu inilah dia manusia yang membunuh bapa saudara kamu Sayyidina Hamzah di Bukit Uhud. Peperangan Uhud menyebabkan 70 orang yang menghafaz Al-Quran dan menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gugur syahid. 70 orang hafal hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan, saya selit sedikit, para alim ulama Islam ini berpendapat macam mana hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba anni ghairal Quran falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Sesiapa yang menulis selain daripada Al-Quranul Karim, orang yang tulis hadis Rasulullah, disediakan satu tempat di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis tak boleh ditulis. Yang boleh ditulis Al-Quranul Karim. Hadis di waktu itu dihafaz.
Hadis berada di dalam dada para sahabat. Mereka ini terbunuh 70 orang di dalam peperangan Uhud. Lalu apabila Rasulullah wafat di zaman Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar panggil sahabat-sahabat Rasulullah, terutamanya asyratul mubasyiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan syurga sebelum daripada mereka mati. Subhanallah. Rasulullah jamin syurga. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar panggil. Termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bagi tahu kita mesti menulis hadis-hadis daripada Rasulullah, sebab kita telah ada pengalaman dalam peperangan Uhud, mereka gugur 70 orang. Nanti peperangan yang silih berganti akan berlaku kerana Islam sentiasa diserang. Islam tak cari peperangan. La tatamannau liqa al-adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan sekali-kali kamu mencari musuh, tapi kalau musuh mencari kamu, jangan kamu berundur. Mereka dibunuh. Dan kemungkinan selepas daripada ini ramai lagi yang dibunuh. Dan naluri orang-orang yang menghafal hadis, mereka berada di saf hadapan di medan peperangan. Kalau mereka gugur syahid, nanti satu masa orang reka hadis, mereka mengatakan ini daripada Rasulullah. Macam mana kita nak rujuk? Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu sebut, kita kena tulis hadis-hadis Rasulullah. Sayyidina Umar kata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya kamu memerintah aku untuk merobohkan bukit yang besar, aku pindah ke tempat lain, bukit itu aku akan buat. Tapi aku nak ubah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mampu, aku takut. Tetapi sahabat-sahabat yang lain bersetuju dengan pandangan daripada Sayyidina Abi Bakar. Mereka setuju untuk dikumpulkan hadis dan ditulis hadis-hadis ini. Di samping mereka hafal, ditulis hadis-hadis ini. Akhir sekali bila sahabat-sahabat lain bersetuju dengan pandangan daripada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, akhirnya dikumpulkan hadis, dituliskan hadis, dan ulama usulul hadis sepakat mengatakan bahawa ijma' sahabi, yakni sahabat-sahabat Nabi bila sepakat, ijma' sahabi boleh menasahkan hukum di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan menasahkan lafaz, menasahkan hukum. Hukumnya batal. Jadi hukum sesiapa yang tulis hadis Rasulullah masuk neraka, hukum ini telah dibatalkan, dinasahkan oleh ijma' sahabi. Sebab itulah ijma' sahabi menjadi salah satu daripada masadirus syariah di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita kena ingat, kita mazhab Syafi'i, kita tidak ada ijma' sahabi. Dia ada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dia ambil ijma' sahabi jadi masadirus syariah. Dia ada Quran, hadis, ijma' sahabi. Kita kena ingat, kita tidak ada ijma' sahabi. Kita ada ijma', kita ada qiyas. Dan saya tidak nak panjang yang itu. Cuma saya nak sebut bahawa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan para sahabat tunjuk kepada kita umat Islam terutamanya satu sifat yang sangat mulia, yakni sifat memaafkan orang lain. Maafkan orang lain. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sebut, yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Memaafkan orang lain ini, wa ya'fu an katsir, kita maafkan orang lain. Rasulullah maafkan walaupun kesalahan yang dilakukan oleh musuh-musuh dia kesalahan yang besar. Maka kita yang ada kesalahan yang kecil,
Kadang-kadang bukan kesalahan pun, kita yang dengki dengan dia, kita yang tuduh dia macam-macam, kita salah faham, bukan dia yang silap. Mengapa kita tidak boleh memaafkan saudara-saudara kita? Para hadirin sekalian, umat Islam kalau berpecah, kalau bertelengkah, kita yang rugi, bukan orang lain rugi. Kita selisih, kadang-kadang selisih dalam bab ilmu. Siapa yang rugi? Bukan Amerika rugi, bukan Britain yang rugi. Yang ruginya adalah umat Islam, negara Islam. Di Syria hancur umat Islam kerana perselisihan. Mereka tak boleh maaf antara satu sama lain. Walaupun yang mereka berselisih itu satu perkara yang tidak patut. Selisih kerana mazhab fiqh. Hambali bermusuh dengan mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i bermusuh dengan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i bermusuh dengan Hanafi, Hanafi bermusuh dengan Maliki. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berakhir dengan peperangan. Mereka bunuh sesama umat Islam. Mereka tak bunuh Yahudi yang berada berjiran dengan mereka, yang sentiasa bermusuh dengan Islam. Mereka tak seronok berkelahi dengan orang Yahudi. Bahkan kita tengok negara-negara Arab, mereka berbaik dengan negara haram Israel. Tapi mereka sanggup berkelahi sesama Islam. Mereka serang satu negara, serang negara lain. Arab Saudi serang Yaman. La haula wala quwata illa billah. Itu yang besar. Kita dalam negara kita ini, kita belum berperang. Dan na'udzubillah, kita jangan berperang. Jangan kita bercita-cita untuk berperang. Tapi kalau musuh menyerang kita, jangan kita berundur. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan kita berundur. Jangan kita cari musuh. Tapi kalau musuh cari kita, jangan berundur. Kita jangan bermusuh. Ramadan al-Mubarak mendidik kita, mengajar kita, dan kita ambil intipati yang diajar oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan. Waktu Rasulullah masuk ke Makkah al-Mukarramah, Rasulullah memaafkan orang lain walaupun kesalahan mereka adalah kesalahan yang sangat besar, jenayah yang sangat besar. Tapi Rasulullah ijtihad, fa antum mutlaqa. Ya ma'syara Quraisy, idhabu fa antum mutlaqa. Wahai sekalian orang Quraisy, kamu dibebaskan hari ini. Kamu bergeraklah. Orang bisnes dia boleh sambung bisnes dia. Orang yang kerja dengan kerajaan, dia akan disambung kerja dia. Ini adalah satu sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh Islam. Yang banyak kita tak beramal dengan perkara ini. Umat Islam sudah tinggal. Banyak benda-benda yang mulia telah ditinggalkan. Telah tinggal. Membazir. Kadang-kadang kita orang Islam membazir lebih kuat daripada orang bukan Islam. Kadang-kadang kita berhasad dengki, berkelahi sama sendiri lebih teruk daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam, musuh kita, Yahudi dan seumpamanya di Amerika Syarikat, di mana-mana, mereka tak berperang sama sendiri. Mengapa kita umat Islam berperang sama sendiri? La haula wala quwata illa billah. Kita balik semula kepada landasan Islam. Kita yang berada dalam negara kita, kita jaga jangan kita berkelahi sesama umat Islam. Kita bentuk kekuatan, bentuk masa depan. Kita jana kekuatan yang ada dalam negara kita. Kita pacu ekonomi negara kita. Sama-sama kita berfikir macam mana kita nak mantapkan pemerintahan yang sedia ada pada hari ini. Supaya jangan kita membangkang secara membabi buta. Mudah-mudahan insya-Allah sambutan Ramadan kita pada tahun ini dalam situasi kita diuji oleh Allah dengan COVID dan seumpamanya, kita dapat harungi dengan baik, kita maafkan saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati amal ibadat kita dan Allah menerima doa kita.
bacaan Al-Quranul Karim yang kita baca, puasa yang kita sempurnakan ini, dan kita minta dengan Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesatuan dalam kalangan umat Islam. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.